Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okay, baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, hari ini kita tiba ke malam yang ke-14 ataupun saya boleh sebut malam terakhir lah. Malam terakhir bagi sesi sembang santai Total Lockdown SSTL bagi siri yang ke-14 ataupun siri yang terakhir. Okay, bagi yang mana terlepas ataupun saya tak pernah sebut pun sebelum ni, sebenarnya sembang santai ni memang diwujudkan adalah untuk kita sharing kan, mengambil peluang yang ada, platform yang ada, Facebook dan sebagainya, untuk kita share dengan semua sahabat-sahabat kita yang ada kan, tentang apa yang kita tahu. Itu yang pertama kan, kita nak share, just share. Sebab apa? Antara yang kita lihat bila mana total lockdown ataupun PKP ni menyebabkan orang lain dia sangat-sangat terkesan sehingga kan ada yang terkesan dari sudut mentalnya, ada terkesan dari sudut fizikalnya, ada terkesan dari sudut emosionalnya. Jadi saya dengan beberapa sahabat, pada asalnya sahabat ni mencadangkan kepada kami ataupun orang kata challenge pada kami bertiga ataupun berempat untuk membuat. Tapi apakan daya, perancangan Allah itu lebih hebat dan akhirnya saya pun berjaya selesaikan 14 siri ataupun merangkumi 14 hari ataupun 2 minggu yang mana tempoh asal total lockdown selama 2 minggu. Jadi itulah orang kata niche asal, punca asal untuk kita buat sembang santai total lockdown ni. Namun apakan daya, segala perancangan yang kita buat itu kesannya hanya kita boleh tahu daripada kita punya feedback daripada respon, daripada komen yang dia habis video dan sebagainya. Jadi di situlah baru kita tahu. Okey, jadi masuk kepada hari terakhir ataupun hari yang ke-14 ini, siri ke-14 dengan tajuk pada malam ini PSK, Pekerja Sambilan. Pekerja Sambilan. Bukan. Okey. Tajuk kita pada malam ini adalah persiapan sebelum kematian. Kan? Tajuk dia agak orang kata mungkin agak macam mana kita nak sebut tajuk dia agak, pada asalnya saya cuba untuk tak share tajuk ni, tapi orang kata bila kita sebut akhir ataupun kita sebut selamat hari jadi. Bila kita sebut selamat hari jadi, orang mungkin setengah orang berpendapat dia cukup setahun, cukup 2 tahun, hari ni yang ke-20 tahun, ke-30 tahun dan sebagainya. Tapi sedar ataupun tidak, dalam masa yang sama sebenarnya umur dia itu dia telah merapati kepada tarikh kematian dia, yang mana tarikh tu dia tak tahu bila. Itu yang sebenarnya ramai orang tak sedar kan. Ada pun kita seronok sambut hari lahir dan sebagainya, tapi bagi sesetengah orang, kita kata, boleh kata dia ni agak sedih kan. Dia mungkin cara dia meraihkan sambutan hari jadi dia itu dengan dia lebih bersyukur disebabkan antaranya, kalau kita tengok ada ulama menyebut bila mana datangnya hari lahir ini, apa yang dia fikir adalah dekatnya umurnya itu dengan kematian. Maka di sini apa yang kita boleh dapat adalah sebenarnya makin kita bertambah hari, contoh hari ni 14, esok 15, 16, 17, kita mungkin mengira tarikh-tarikh dari sudut Masihi. Hakikatnya kita sebenarnya telah pergi dari hari ke hari ke hari kematian kita dalam kita tak sedar.
Tapi itulah hakikatnya bagi orang yang mungkin dia belajar ataupun dia tahu tentang ni, dan dia memang kata dia menjiwai, dia sentiasa merasai, dia sedar, dalam keadaan sedar bahawasanya setiap hari dia ni adalah mendekati kepada kematian, maka dia takkan lari daripada apa tujuan asal dia, iaitu kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk sebelum kita pulang, sebenarnya kita ni ibaratnya kita daripada Allah, kemudian kita keluar musafir, lalu R&R ni dunia lah, dunia ni sebagai R&R, berehat seketika, dan kita buatlah apa benda di R&R, kemudian kita nak kembali kepada Allah. Sebab tu kalau kita lihat, bila mana kita mendengar kematian, disunatkan menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa maksud dia? Sesungguhnya kepada Allah, dan kepada Allah jugalah kita kembali, kan? Jadi bermaksud kembali kat sini, sebelum ni kita daripada situ lah, kan? Bermakna kita daripada titik A pergi ke B, kita nak kembali pada A. Macam tu. Jadi kalaulah orang kata dunia ini dia sangat lama, ataupun dunia ini dia sangat panjang, kan? Saya boleh katakan dunia ini memang sangat sekejap. Dan itu jugalah apa yang disebutkan oleh para ulama' bila mana ditanyakan tentang bagaimana keadaan dunia ataupun bagaimana ciri-ciri dunia, Allah menyebut dunia ini hanya kata seberat ataupun sebesar sebelah sayap nyamuk. Bermakna dunia ini sangat-sangatlah kecil, sangat-sangatlah orang kata tiada nilainya. Dan begitu jugalah kalau kita sebut, bagaimana kadang ada orang yang kata para asatidah, dia selalu sebut kalau kita orang kata dengan dunia ni, jangan kita letakkan dunia dalam hati, tapi cukuplah dunia itu di tangan kita, kan? Dan sebagainya. Jadi kita kena sedarlah bahawasanya memang dunia ni dia sementara, dia sekejap je. Sebab tu kadang-kadang bila ada orang yang dia terlalu, kan, kita istilahkan dia terlalu, bukanlah mungkin dia tidak mungkin dia tak niat, ataupun mungkin dia tidak perasan, tapi dia ni sebenarnya terlalu sayangkan dunia. Bagaimana sifat-sifat ataupun ciri-ciri sayangkan dunia, ulama' semua dah bentang habis dah. Jadi kita nak pergi belajar. Jadi insya-Allah pada tajuk sesi kita pada malam ini adalah persiapan sebelum kematian. Jadi kita dah tahu dah bila mati tu tak tahu bila, kan? Kita dah tahu yang mati tu tak tahu bila. Jadinya kita kena sentiasa bersedia. Sebagai contoh, kalau kita bawa kereta, bila kita bawa kereta, kita kena tahu di situ dah ada satu risiko yang kita sedang hadapi, iaitu risiko aksiden. Bermakna kita apabila kita bawa kereta tu, kita kena ada satu persiapan yang khusus. Antaranya kena cukup tidur, kena tahu jalan, kena cukup minyak, kereta kena elok dan sebagainya. Banyak persiapan, betul? Begitu jugalah kita untuk persiapan menempuh hari kematian, yang mana kita tak tahu bila, kan? Hatta kalau contoh hari ni, kan, alhamdulillah hari ni kita sampai ke hari terakhir. Mana tahu wallah alam tiba-tiba habis je talk ataupun sesi ni, tiba-tiba ditakdirkan Allah tarik nyawa. Kan? Na'udzubillah min zalik. Kita selalu minta doa jauh lah. Sebab apa? Kita memang rasa kita ni tak bersedia. Namun begitu, insya-Allah sedikit sebanyak saya harapkan dengan perkongsian pada malam ini mampu memberikan kita, orang kata, sedikit kesedaran, sedikit persiapan. Paling kurang kesedaran kita pada malam ini memberikan jentikan pada hati kita untuk menumbuhkan lagi keimanan kita. Yang mana kalau kita sedar dan kita tahu perjalanan kita, hiduplah kita berapa panjang sekalipun, tapi yang paling penting adalah bagaimana di akhir kematian kita. Kalaulah kita hidup dalam keimanan, tetapi di akhir tu Allah tergelincirkan sikit hati kita, maka kita meninggal dalam kemaksiatan, na'udzubillah min zalik, maka di akhir itu adalah penentu bagaimana pengakhiran kematian hidup kita. Sebab tu kadang-kadang kita lihat ada orang yang mungkin dia kerja tak seberapa, hidupnya tak seberapa, tapi bila dia meninggal ramai orang solatkan dia. Sebab apa? Dia mungkin ada sesuatu yang dia buat, persiapan dia dah buat awal, yang mana kita tak tahu.
Jadi insya-Allah pada malam ni saya akan cuba kupaskan. Nampak dah 9.24. Mungkin dah 10 minit saja kita dah mukadimah. Kan kata-kata aluan. Alhamdulillah, tak apa. Jadi malam ni mungkin tajuk yang penting, tajuk yang mungkin agak berat, tajuk yang kata yang menginsafkan dan sebagainya terpulang. Tapi bagi saya tajuk ini juga kadang-kadang kita perlu ada kesedaran. Kadang-kadang kita setiap hari kita seronok tengok tentang motivasi, seronok tengok tentang bisnes, seronok tengok tentang kuliah, lawak dan sebagainya, kan, game dan sebagainya, sukan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita perlu ada satu masa untuk jentik balik hati kita ni, tarik balik kita ni supaya tidak terlalu kepada dunia. Kan? Jadi itulah, insya-Allah moga-moga perkongsian saya pada malam ini sebenarnya bukan pada orang lain, terutamanya pada diri saya sendiri. Itunya. Jadi insya-Allah poin pertama pada malam ini sebagai persiapan sebelum kita menghadapi hari kematian adalah kita selesaikan urusan sesama manusia. Ini perkara yang pertama dan ini juga perkara yang sangat penting untuk kita buat. Kan, kadang-kadang kita rasa macam okay, tak apa, aku dah ready nak mati, aku dah ready. Sedangkan dia tak tahu ada orang yang berdendam dengan dia sebab dia pernah buat salah dengan dia. Kan, apa juga kesalahan lah, gaduh ke, hutang ke. Hutang pun sangat penting untuk kita selesaikan sebelum kita menemu ajal kita. Kan, jadi sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok ejen-ejen takaful kan, apa semua, mereka sangat-sangat bersungguh. Saya lihat kesungguhan mereka untuk menyedarkan kita tentang kepentingan takaful tu sendiri. Saya tak jual takaful, tapi nak ceritanya takaful tu penting. Tu je. Selebihnya penting kepentingan dia, antum boleh cari kepada orang kata ejen takaful lah. Okay, kemudian apa lagi yang kita boleh buat dalam orang kata selesaikan urusan sesama manusia ni? Wasiat. Mungkin ada yang nak buat wasiat. Jadi kalau contoh kita dah ada harta banyak ni, mungkin kita dah kira siap kalau kita kata kita meninggal esok, faraid kita macam mana dan sebagainya. Kita rujuk pada pakarnya. Kan? Jadi poin pertama ni, selesaikan urusan sesama manusia ni bukanlah kata satu perkara yang senang, yang mudah. Kadang-kadang sebagai contoh, mak ayah ni dia ada tanah, anak dia ramai. Jadi kemudian bila mak ayah meninggal, anak-anak nak difaraidkan tanah tersebut, nak dibahagikan dan sebagainya, memerlukan kos yang banyak, memerlukan proses yang sangat banyak, perlu ada persetujuan banyak pihak dan sebagainya. Sangat susah, betul tak? Sebab tu kadang-kadang kalau kita lihat ada beberapa orang yang bila dia tidak membuat persiapan, bila dia meninggal, akhirnya keluarga dia hiruk pikuk, kacau bilau, gaduh, nak duit, harta, tanah dan sebagainya, bisnes dan sebagainya. Jadi itulah, bila kalau kita susun elok-elok, sebelum kita mati pun kita dah tahu dah kan apa yang meninggalkan, kita tinggalkan apa untuk keluarga kita dan sebagainya. Bagaimana macam saya, bila saya ada ambil takaful, saya pesan siap-siap pada isteri saya. Saya kata mungkinlah sekarang ni kadang-kadang hidup kita tak berapa nak berada, tak berapa nak kaya. Tapi ingat, bila saya ambil takaful, bila saya mati dan sebagainya, saya dah ada jaminan untuk isteri saya. Saya dah ada orang kata satu usaha untuk pastikan isteri saya berada dalam keadaan yang senang. Bukan berada dalam keadaan yang susah, nak tanggung anak lagi dan sebagainya, sehingga kan mungkin dia terpaksa uruskan banyak benda dan sebagainya. Ataupun kita boleh kata mungkin kita ni kahwin dengan dia, kita mengambil bebanan dan tanggungjawab daripada mak ayah dia, tapi dengan sebab sikap kita tidak bersiap dengan kematian ini, bila kita meninggal, kita mati, kita serahkan balik anak kita kepada mak ayah dia, isteri kita kepada mak ayah dia dengan bebanan lebih lagi. Na'udzubillah min zalik. Jadi benda tu sangat penting. Poin pertama ni, selesai urusan dengan manusia dulu. Sebab tu kita dunia ni memang sangat penting untuk kita jaga hubungan, bukan sahaja dengan Allah secara vertikal, tapi juga hubungan sesama manusia secara horizontal. Itu poin yang pertama. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua. Bagaimana kalau kita, ini benda yang biasa lah kalau kita nak menghadapi kematian. Kalau kita tengok banyak juga kisah bila mana ada orang yang bila dia mati ditanyakan, kalau kata dia nak kembali kepada dunia semula, mesti nak sangat. Antara apa yang dia nak buat, dia nak sedekah dan sebagainya, dia nak buat banyak amalan.
Jadi itulah poin nombor 2. Sebelum kita mati ni, siap-siap perbanyakkan amal jariah. Jadi jangan amal saja, pastikan kalau boleh amal tu adalah amal jariah, amal yang berpanjangan. Amal yang kalau kita dah mati sekalipun, benda tu masih lagi diguna pakai dan sebagainya. Jadi mungkin ada orang yang tidak tahu ataupun tidak clear apa itu amal jariah. Amal jariah ni sebagai contoh, benda yang bila kita mati, usaha kita ataupun apa yang kita buat itu, manfaat yang kita bagi itu masih lagi diguna pakai. Kan? Antaranya guru. Kan, bila mana dia memberikan ilmu kepada anak murid dia pula menyampaikan ilmu yang dia bagi itu kepada orang lain dan sebagainya, maka automatik di situ bila mana dia meninggal, ilmu tersebut dibagi dari satu generasi ke satu generasi, maka benda itu kita boleh kata sebagai amal jariah. Ataupun contoh lain, bila mana kita memberikan aircon ataupun kipas ataupun Al-Quran ke masjid, surau dan pusat tahfiz dan sebagainya, benda itu diguna pakai sehinggalah rosak. Jadi kalau kipas mungkin kita expect 10 tahun diguna pakai, maka sepanjang 10 tahun ataupun kita kata selamanya lah tempoh dipakai itu, selagi mana perkara yang kita sumbangkan itu dipakai, diguna pakai, maka di situlah mengalirnya pahala-pahala kita. Itulah amal jariah. Seperti mana kita lihat dalam hadis, dalam hadis ada sebut apabila matinya anak Adam, terputuslah segala amalan kecuali 3 perkara. Apa dia? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan doa anak yang soleh. Jadi hari ni kalau kita tengok, ilmu yang bermanfaat, itulah tadi. Sebab tu saya kata bila guru ni, antaranya kelebihan guru ni adalah ilmu yang dia bagi bermanfaat itu, benda tu menjadi amal jariah buat dia. Sebab tu kalau kita lihat kadang-kadang guru-guru yang lama, guru ni kalau kita lihat antara kelebihan dia, orang susah nak lupa. Tapi guru kadang dia lupa anak murid, ataupun murid dia selalu lupa guru. Tapi guru ni kadang dia tak lupa anak murid dia. Ataupun terbaliklah dan sebagainya, mengikut jenis orang. Itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekah jariah, macam saya sebut tadi. Contoh kalau kita bagi sumbangan dana, derma untuk pembangunan tahfiz, pembangunan sekolah, sebagainya, maka selagi mana bangunan tu ditubuhkan, selagi bangunan tu digunakan, maka selagi itulah mengalirnya pahala-pahala orang yang menyumbang kepada bangunan tersebut. Maka itu dikira sebagai amal jariah dia. Selagi mana walaupun dia dah meninggal pada waktu itu, maka amalan dia terus bersambung. Pahala dia terus bersambung. Diharapkan boleh jadi kalau di akhirat nanti benda tu menjadi sebagai alat timbangan kepada dia, menyebabkan dia asalnya mungkin dimasukkan ataupun ditetapkan ke dalam neraka, maka disebabkan amalan dia yang berterusan itu, Allah memberikan keizinan kepada dia untuk masuk ke syurga. Nampak betapa pentingnya amal jariah ni. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Jadi mungkin hari ni kalau kita ada mak lagi ataupun yang mungkin tak ada mak lagi, teruskan berdoa. Bidah haja Rabbana atina itu doa untuk dunia. Doa selalu untuk mak kita. Macam mana? Semua orang setiap kali lepas solat, kalau boleh, maksudnya minimum 5 kali sehari. Saya pernah ada terdengar ataupun terbaca orang yang dia tak putus doakan untuk mak ayah dia, selagi itulah Allah menjaga mak ayah dia ataupun rezekinya dijamin. Itu. Sebab tu kadang-kadang kalau kita lihat orang yang kaya-kaya ni, kadang-kadang bukanlah sebab strategi dia hebat sangat, bukanlah sebab dia ni memang hebat, tapi sebab doa mak dia, doa ayah dia. Sebab tu doa anak yang soleh ni, kita boleh kata kembali balik kepada mak ayah kita. Kita jadilah anak yang soleh bagi mak yang dah tak ada, ayah yang dah tak ada. Kita jadi anak yang soleh, doakan pada mak ayah kita. Kalau kita dah ada isteri, ada anak, buatlah yang terbaik sebagai mak ayah, supaya anak kita nanti jadi anak yang soleh, dan kemudian mereka akan doakan balik untuk kita. Percayalah, doa anak yang soleh ini akan sampai kepada kita. Mudah-mudahan ia akan menjadi timbangan mizan, memberatkan timbangan mizan kita, dan boleh menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, poin yang ketiga pada malam ini,
sebagai persiapan sebelum menghadapi kematian adalah tambah ilmu. Tambah ilmu ni satu perkara yang umum lah. Kalau kita pernah dengar kisah ada seorang ada seorang sahabat bila mana dia dah mati, dia nak patah balik. Bila mana seorang sahabat ditanya, kalaulah kata dia dah tahu tarikh kematian, apa yang dia akan buat? Antara sahabat dia kata dia akan baca Quran sahaja, dia akan solat sahaja. Yang ada pula yang ketiga, dia kata saya akan duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Bila mana dia tahu, ada hadis Nabi kata bila kita berkumpul dalam majlis ilmu, maka di situ akan dinaungi oleh para malaikat yang sangat banyak. Di situ. Jadi bila kita dinaungi dalam dalam satu majlis ilmu, kemudian majlis ilmu yang ada orang yang doa dia pula mustajab, bila mana didoakan untuk diampunkan dosa, maka dia ampunkan segala dosa orang yang berada di dalam majlis ilmu tersebut. Kan seronok tak? Sangat-sangat seronok. Jadi memang tambah ilmu ni sangat penting lah. Sekarang ni pula kalau kita tengok majlis ilmu ni sangat-sangat orang kata mencanak-canak adanya majlis ilmu ni. Dia bukanlah macam dulu mungkin susah. Mungkin sekarang kalau kita tengok pondok-pondok pun dah banyak. Pergi belajar. Tak laki dengan ustaz di pondok dan sebagainya. Ataupun sekarang kalau mungkin tak sempat PKP dan sebagainya, banyak juga asatizah ataupun pondok-pondok sekarang dah buat talaki secara online. Contoh, ada kawan saya seorang baru ni, saya baca status dia hari ni, saya baca dia kata dah hampir 2 minggu. Maksudnya lebih kurang start awal PKP, total lockdown, dia pakat dengan beberapa sahabat, dengan beberapa mungkin kawan di pejabat dia, belajar kitab dalam bab muamalat dengan seorang pakar. Jadi dia memang manfaatkan sebab dia dalam bidang tersebut. Begitulah juga kita bila mana kita sebagai persiapan kita sebelum mati nanti, tingkatkan ilmu kita. Ataupun kita boleh juga mengaji ilmu akhir zaman. Hari ni kalau kita lihat banyak orang membicarakan kata COVID ni konspirasi barat, konspirasi akhir zaman dan sebagainya. Jadi terpulang pada masing-masing nak percaya atau tak atas dasar ataupun atas ilmu masing-masing. Kalaulah kata COVID ini konspirasi barat, maka dia kena tahulah bagaimana cara untuk lawan balik konspirasi barat ni. Macam tu. Jadi boleh mengaji ilmu akhir zaman. Dan yang paling penting sekali, sebagai asas sebelum orang kata persiapan sebelum kematian, mestilah kita kukuhkan ilmu akidah, ibadah dan akhlak kita. Yang paling penting akidah kita, supaya bila mana kita mati nanti, kita mati dalam iman yang benar, kita mati dalam ibadah yang sahih, dan kita mati dalam akhlak yang Nabi harapkan, yang Nabi ajarkan kepada kita. Kan? Jadi itulah 3 perkara yang saya boleh sharekan, yang saya boleh kongsikan pada anda untuk malam ni. Mungkin agak lama sedikit. Selalu kita dah 15 minit dah habis, tapi ni dari 9 suku, 9.30, 15 minit, dekat 20 minit dah lebih kurang. Okey, jadi kita recap balik, kita ulang balik yang 3 perkara tadi. Yang pertamanya adalah selesaikan urusan sesama manusia. Kalau boleh dari sudut wasiat, tak nak ada gaduh dah, hutang dah, sebab kita tak tahu mati kita bila. Selesaikan urusan dengan manusia. Kalau ada orang yang tak puas hati dengan kita, tapi bukan salah kita, kita maafkanlah mereka. Kadang-kadang boleh jadi contohlah, kalau yang kita talk ni, kita bagi perkongsian ni, ada orang dia boleh terima, tapi ada orang dia tak puas hati. Malah dia menganggap macam kita menyerang dia pula, sedangkan kita tak berniat macam tu. Kalaulah ada daripada yang mendengar saya punya live ini yang terasa begitu, saya minta maaf. Jadi yang pertama tadi, selesaikan urusan sesama manusia. Yang kedua, perbanyakkan amal jariah. Bukan amal soleh saja, kalau boleh amal jariah. Kalau boleh amal itu dia berpanjangan. Dan yang ketiga adalah tambahkan ilmu. Join majlis-majlis ilmu yang ada. Segala mana orang kata majlis yang selagi mana dia mengajak seruan kepada menegakkan syiar Islam, mengajak kepada mengingati Allah, maka majlis itu adalah majlis yang ada barakah, insya-Allah. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan pada malam ini. Terima kasih kepada yang komen, terima kasih kepada yang join FB live saya pada malam ini. Jadi itu sajalah orang kata sebagai penutup untuk sembang santai total lockdown 14 hari.
sepanjang tempoh total lockdown ni. Jadi saya ambil masa ni juga untuk minta maaf sekiranya ada percakapan saya yang menyinggung, ada tutur kata saya yang menyinggung perasaan ataupun yang tidak tidak patuh syariah, yang salah dan sebagainya. Saya minta maaf, boleh PM saya untuk tegur, dan itu sajalah daripada saya yang saya dapat kongsikan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Segalanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah selepas ini saya kalau tak ada sesi live, saya akan cuba sharing dari sudut penulisan pula. Dan mungkin saya akan perbanyakkan penulisan saya di channel Telegram dan juga page saya Iqbal Jamalullah. Jadi yang terakhir, bagi mana-mana yang berminat nak buat korban ataupun akikah juga, ataupun yang berminat untuk dapatkan bendera Palestin, kan hari ni kalau kita tengok pelantikan Palestin, Presiden Palestin yang baru, kita tak tahu. Kita harapkan dengan pelantikan Presiden yang baru ni, dia tidak mengganggulah orang kata ketenteraman rakyat di Palestin. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.